Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa sukacita dan syukur kerana 30 rakyat Malaysia diselamatkan dari Khartoum, Sudan selamat tiba di tanah air pada Jumaat. Menerusi Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan Malaysia, khususnya pasukan operasi dari Malaysia dan di Sudan atas usaha dan kejayaan membawa pulang rakyat dengan segera demi keselamatan mereka. Penghargaan juga diberi kepada pemimpin dan kerajaan Arab Saudi dan UAE atas bantuan yang diberikan dalam operasi berkenaan. Seri Paduka turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakyat dan masjid-masjid yang melaksana solat hajat dan doa selamat bagi kesejahteraan rakyat Malaysia di Sudan berikutan krisis yang berlaku di negara itu. Pada Jumaat, 30 orang rakyat Malaysia terdiri daripada pegawai Wisma Putra, pekerja Petronas dan pelajar tiba di KLIA melalui penerbangan Saudi Arabian Airlines dari Jeddah. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di Kedah yang berlangsung semalam diharap dapat mengeratkan lagi hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata suasana majlis cukup positif dan meriah selain kehadiran Perdana Menteri yang turut beramah mesra menyantuni pengunjung. Penganjuran rumah terbuka di 6 negeri termasuk Kedah tidak ada kaitan dengan politik. Sebaliknya, ia dianjur untuk mendekati rakyat dan memahami permasalahan mereka. Saya lihat Yang Amat Perdana Menteri juga banyak meluangkan masa. Beliau tiba ke lokasi sejam awal untuk bertemu dengan semua yang hadir, untuk pergi kemah ke kemah, meja ke meja, melihat semua yang menyediakan makanan, untuk melihat sendiri, dan itu adalah memang style Perdana Menteri kita. Harapan saya dari suasana yang sangat positif ini, hubungan silaturahim di kalangan dan sesama rakyat Kedah dapat dieratkan, dan juga hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan bertambah baik, insya-Allah, saya percaya. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof menyifatkan rumah terbuka Aidilfitri itu berjaya meredakan suhu kebencian politik dalam kalangan rakyat. Katanya rakyat yang hadir bersalaman dan bergaul mesra tanpa mengira kecenderungan politik, agama dan kaum. Beberapa projek pembangunan dan kerja menaik taraf infrastruktur di dalam kawasan Parlimen Pasir Salak diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata projek-projek terbabit berdasarkan keperluan semasa yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Projek perhubungan jalan desa naik taraf, jalan-jalan kampung dalam Parlimen Pasir Salak kos RM2 juta. Diluluskan RM2,5 juta. Permohonan baik boleh naik taraf kompleks sejarah Pasir Salak kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Nanti saya bincang. Turut diluluskan projek bekalan air luar bandar di zon anak sungai dan kerja menaik taraf struktur bangunan Maktab Rendah Sains Semara MRSM Pasir Salak. Peruntukan RM2 juta turut diluluskan bagi membina semula rumah kedai di Pekan Kecil Seberang Perak yang musnah dalam kebakaran Februari lepas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO bahagian Pasir Salak. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengumumkan jalan dan jambatan dari Bagan Datuk ke Kampung Sejagob akan dibuka sepenuhnya kepada pengguna pada 31 Mei ini. Minta Ketua Pengarah JKR, Pengarah
11 April lepas, Jabatan Kerja Raya memaklumkan pembukaan jalan dan jambatan dari Bagan Datuk ke Kampung Sejagup yang dijadual menjelang Aidilfitri ini ditunda ke penghujung Mei ini. Bila menghampiri penghujung musim cuti Aidilfitri, orang ramai dijangka memulakan perjalanan pulang ke kediaman masing-masing bermula hari ini. Terminal-terminal bas utama juga mula sesak apabila semakin ramai warga kota pulang ke ibu negara. Dan bagi mengetahui keadaannya di Terminal Bas Seremban, kita bersama dengan wartawan Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Zairah, boleh kongsikan keadaan di Terminal Bas Seremban ketika ini? Baik, terima kasih Dilaila. Saya kini berada di Terminal Bas Seremban bagi meninjau keadaan semasa susulan cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri baru sahaja tamat. Dan sejak pukul 6.30 pagi saya di sini, saya dapati masih ramai yang baru sahaja mahu memulakan perjalanan pulang ke destinasi masing-masing menggunakan perkhidmatan bas. Dan seperti yang kita tahu, perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya bas masih menjadi pilihan utama warga kota untuk pulang ke destinasi masing-masing. Dan jika dapat saya kongsikan ketika ini, keadaan tidaklah terlalu padat dengan ada penumpang yang masih menunggu ketibaan bas mereka. Namun orang ramai dijangkakan meningkat pada sebelah tengah hari dan petang ini. Dan saya juga sempat menemubual beberapa orang penumpang yang rata-rata daripada mereka bersama keluarga ingin pulang ke destinasi masing-masing setelah tamatnya bercuti. Dan antara respon yang saya perolehi, mereka memilih untuk menaiki bas adalah disebabkan ianya lebih mudah diakses dan juga ingin mengelakkan memandu terlalu lama di dalam kesesakan jalan raya. Manakala dari pihak penjual tiket pula, mereka menyatakan bahawa tidak berlaku sebarang kesesakan di kaunter tiket pada kali ini kerana rata-rata daripada penumpang sudah pun membuat pembelian secara dalam talian. Dan saya kira itu adalah salah satu inisiatif yang baik daripada penumpang kerana ianya selain memudahkan penumpang itu sendiri, ia dapat mengurangkan kesesakan di kaunter tiket. Dan saudara, keadaan cuaca juga baik, namun Jabatan Meteorologi menjangkakan pada sebelah petang Negeri Sembilan akan mengalami hujan yang berterusan. Jadi kepada pengguna, pekalah dengan perubahan cuaca. Dapatkan info cuaca anda di Jabatan Meteorologi Malaysia dan rancanglah perjalanan anda dengan baik agar tidak berlaku sebarang kesulitan. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian dari Terminal Bas Seremban. Kita kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahira di Terminal Bas Seremban. Rumah Selangorku bakal ditawarkan kepada penduduk Kampung Koskan Tambahan Serendah di Batang Kali apabila mereka diarah mengosongkan kawasan terbabit Sabtu lalu. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, kerajaan negeri prihatin dengan nasib dialami penduduk yang tinggal berhampiran rizab sungai di kawasan berkenaan. Sebagaimana kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Daerah, saya kena meneliti semula sebab ada sebahagian daripada penghuni-penghuni di kampung tersebut telah bersedia menerima tawaran gratuiti yang telah ditawarkan oleh pihak pemaju. Dan dalam pada masa yang sama, ada yang tidak mahu dan yang tak mahu ni kita akan tawarkan Rumah Selangorku lah, iaitu berbaki 12 orang. Tambah Amiruddin, kerajaan negeri juga bersedia menjadi perantara kepada penduduk dan wakil syarikat supaya masalah berkenaan dapat diselesaikan dengan cara baik. Baru-baru ini, lebih 60 penduduk Kampung Koskan Tambahan menyerahkan memorandum kepada Menteri Besar Selangor itu selepas menerima notis pengusiran sehari sebelum dan pagi Syawal lalu. Pendeposit tabung haji positif dengan agihan keuntungan 3.1% selepas zakat. Jumlah agihan tersebut disifatkan sebagai kompetitif dan pulangan pelaburan yang terbaik. Di tempat-tempat lain maka kita terpaksa mengeluarkan zakat 2.5%. Kita kena bayar 2.5% tu. Jadi maknanya 3.1% kalau campur dengan 2.5%.
Maknanya kita dah dapat dalam 5.6 ya. Tu gross belum tolak zakat. Tinggi jugalah, alhamdulillah tinggilah juga kan. Jadi bagi pendapat saya 3.1% ni lagi bagus daripada end of 2018 dulu di mana dividen hanya 1.25%. Pada pendapat saya, tabung haji ni dia dah potong siap-siap untuk zakat kita. Jadi kita dapat tu, pendapat saya keuntungannya lebih baik daripada investment yang lain lah. Apa yang saya tahu, dia punya belanja untuk pergi ke Tanah Suci sekarang ni macam semakin tinggi lagi pula selepas COVID ni. So saya rasa dia membantu jugalah. Belanja tu makin tinggi dari segi hotel, belanja kat sana semua. So lebih meringankan lagi lah beban jemaah kita. Sarawak dijangka terus merekodkan peningkatan pendapatan pada tahun ini berikutan kejayaan mencatatkan pertambahan pendapatan dalam tempoh 4 tahun termasuk 12 bilion pada 2022. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pendapatan yang direkodkan Sarawak pada tahun lepas adalah yang tertinggi pernah dicatatkan dalam sejarah negeri itu. Beliau yakin dengan adanya peningkatan pendapatan berkenaan, banyak pembangunan boleh dilaksanakan di seluruh Sarawak termasuk di Muka. Kita akan mengembangkan basic economic cake kita dan seluruhnya rakyat akan dapat menikmati dari sudut pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan bekalan air dan elektrik. Di Muka tu termasuklah waterfront baru, lagi didesain oleh engineer W.B. Royston. Kita nak mula waterfront baru kita di Sungai Muka ini yang belanjanya lebih kurang 60 juta untuk semua. Tambahnya, sebuah syarikat minyak dan gas kini sedang melakukan anggaran jumlah minyak dan gas yang terdapat di perairan Baligian. Selain itu, Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA telah mengenal pasti 60 projek dengan nilai berjumlah 1 bilion ringgit yang akan dibangunkan dalam bahagian Muka. Elak terdedah dengan cuaca panas, kekal hidrasi, banyakkan minum air boleh mengurangkan risiko mendapat kelesuan haba atau lebih teruk strok haba. Peringkat strok haba ini merupakan peringkat bahaya yang boleh membawa maut. Pada waktu ini kita tak mampu lagi berpeluh. Jantung akan jadi lebih laju, nadi akan semakin lemah, kita mungkin akan pening, rasa nak pingsan dan mungkin akan pingsan dan mungkin akan sawan dan ia boleh membawa kepada kematian. Sementara itu, menurut Ketua Laboratori Institut Pengajian Sains Sosial, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, peningkatan suhu dunia amat ketara merupakan kesan daripada pelepasan gas rumah hijau. Akibat aktiviti manusia yang melepaskan gas rumah hijau, terutamanya karbon dioksida, metana dan sebagainya. Jadi semakin lama kumpulan gas hijau ni semakin banyak dan akhirnya ia akan meningkatkan suhu dunia ni secara tidak langsunglah. Situasi jerebu di Negeri Sembilan masih dalam keadaan terkawal dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU sederhana iaitu antara 51 ke 99. Bagaimanapun, orang ramai diingatkan agar tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka yang menjadi faktor utama berlakunya jerebu di negeri itu. JAS juga telah meningkatkan rondaan bagi memantau keadaan di Negeri Sembilan supaya kita dapat kawal pembakaran terbuka dan juga menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sebab ini adalah musim kering, musim panas dan sekiranya berlaku ia akan menjejaskan kualiti udara kita di Negeri Sembilan.
Pendekatan program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR terus menyediakan alternatif kepada pengguna. Menerusi inisiatif usahawan makanan Insan, pengguna boleh mendapatkan sarapan, makan tengah hari dan malam menerusi mesin layan diri. Wartawan Nurul Asmawati Harun meninjau sambutan mesin layan diri berkenaan di salah sebuah lokasi tumpuan awam di Ibu Negara. Dengar kata macam-macam ada. Tapi setiap kali saya nak beli, dah habis. Rasanya nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam ada. Insan merupakan satu daripada inisiatif pendapatan rakyat IPR bertujuan membantu rakyat khususnya golongan B40, miskin dan miskin tegar menjana pendapatan sampingan sebagai usahawan menerusi perniagaan makanan. Menu yang dijual berbaloi dengan harga serta menepati cita rasa rakyat berbilang bangsa. Sambutan ni kalau saya lihat, saya selalu buat tinjauan dekat stesen. Tengok sambutannya memang menggalakkan. Menawarkan aneka menu tempatan dan luar negara ternyata memberi pulangan lumayan kepada peserta. Tanpa premis, menjimatkan kos, masa dan tenaga, selain boleh dipantau di mana sahaja, ia platform terbaik untuk menjana pendapatan. Kami ada satu apps yang mana kami boleh akses dan tengok progres dan ada peserta juga. Pendapatan harian cecah 300, almost 400 sehari. So bagi saya benda ni memang sangat memberi manfaat bukan hanya kepada kami pengendali makanan tapi juga kepada orang ramai. Rezeki tidak datang bergolek. Platform telah disediakan. Tinggal lagi kita sebagai rakyat merebut peluang untuk menjana pendapatan. Inisiatif Pendapatan Rakyat, lorong rezeki untuk rakyat. Nurul Asmawati Harun, RTM. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami dan 4 isteri. Begitu gambaran kehidupan berpoligami Abdul Syahid Ismail bersama 4 isterinya dalam laporan khas Manisnya Madu. Siti Nurul Husna Bukhari ada perkongsiannya. Riuh rendah suara 14 anak-anak menyambut kehadiran kami di rumah 2 tingkat milik isteri pertama pasangan poligami ini. Sementara Syawal masih diraikan, pelbagai juadah tersedia seolah-olah menggambarkan kegembiraan dan keharmonian kehidupan keluarga ini. Kebetulan bapa saya juga kahwin 2 tetapi beliau tidak pernahlah menyuruh saya kahwin 2. Tetapi mungkin cara beliau menguruskan rumah tangga itu juga memberi macam sedikit sebanyak panduan tentang macam mana poligami itu is all about lah. Namun adat dalam mengharungi ujian rumah tangga. Ada kalanya mereka turut berdepan konflik yang menuntut rasa redha dalam menghadapinya. Kenapa saya memilih mereka ini? Kerana saya rasa serasi dengan jiwa saya dan sayanglah dekat mereka, dan mana saya rasa dan mereka ni kecuali yang pertamalah yang Haryani, Najwa dan Sabariani semuanya janda, dan saya rasa saya boleh menerima anak-anak mereka, dan saya rasa perkahwinan adalah jalan terbaik lah dalam menghubungkan kasih sayang antar kami lah. Kali pertama suami saya kahwin lain, yang nombor 2 tu memang agak payahlah untuk saya terima. Saya pun mengambil masa setahun jugalah untuk bangkit semula kan daripada emosi memang macam itulah. Yang pertama tu memang saya rasa kali pertama suami saya kahwin memang saya rasa teruk. Setahun pertama tu saya agak down. Saya banyak jumpa kawan untuk tanya pendapat, ambil sokongan, minta sokongan kawan-kawan. Jadi apabila suami saya kahwin yang seterusnya, saya dah kurang rasa cabaran yang pertama tu. Kami hadapi konflik yang mana konflik itu akhirnya menjadi peluang untuk kami bina hubungan tu dengan baik. Of course lah bergaduh juga kan, sebab kita tak tahu dalam budaya kami datang daripada pelbagai budaya yang berbeza, pelbagai latar belakang yang berbeza, pendidikan yang berbeza, cara besar, even kalau tadi suami ada cakap tentang trauma,
semua ada trauma masing-masing. Jadi memang perbezaan itu kami uruskan sehingga konflik itu berjaya diatasi dengan baik, dan dari situ kami belajar bagaimana menerima perbezaan itu. Apapun dugaan yang terpaksa ditempuhi, satu kebersamaan yang dicapai, 4 madu yang kini bersaudara amat menyayangi satu sama lain. Harapan saya, tak kisahlah keberapa pun kedudukan isteri itu, harapannya ialah saya, perkahwinan ini bukanlah perkahwinan yang saya nak sekejap saja, tapi saya nak kalau boleh hingga ke jannah. Dan saya nak jumpa madu-madu saya ni di jannah, suami saya sendiri. Jadi apa yang saya harapkan, saya nak hubungan keluarga ini kekal hingga ke akhir hayat saya, hingga ke jannah, hingga insyaAllah. Saya rasa sayang dia orang, dan kalau boleh kasih sayang saya pada madu-madu saya semua di penghujung akhir ajar saya. Kami semua ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Siti Nurul Husna Bukhari untuk RTM. Baik, berita luar negara, Angkatan Tentera Sudan dakwa pihaknya telah berjaya mengagalkan percubaan pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF untuk merampas kuasa. Angkatan Tentera Sudan dalam satu kenyataan memaklumkan semua percubaan pemberontak dan ejen mereka dari dalam dan luar negara untuk mempromosi projek mereka dengan menipu orang dan memalsukan fakta telah gagal. Menurut kenyataan itu lagi, Angkatan Tentera Sudan sedang berusaha untuk mewujudkan keadaan yang sesuai supaya agensi negeri dapat meneruskan kerja dan kehidupan dapat kembali normal secepat mungkin. Setakat ini, RSF belum beri sebarang reaksi berhubung kenyataan itu. Baru-baru ini, pertempuran meletus antara Angkatan Tentera dan RSF di Khartoum dan beberapa bandar berhampiran walaupun gencatan senjata selama 3 hari. Sudan tidak mempunyai kerajaan yang berfungsi sejak Oktober 2021 selepas tentera memecat kerajaan peralihan pimpinan Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan mengisytiharkan darurat. Tempoh peralihan Sudan yang bermula pada Ogos 2019 dijadual berakhir dengan pilihan raya pada awal 2024. Dalam pada itu, ratusan warga China, Pakistan dan Jepun yang terkandas di Sudan selamat tiba di tanah air masing-masing. Penerbangan sewa khas pertama yang membawa 343 warga China mendarat di Beijing International Airport pada Sabtu. Pada Khamis, Kementerian Luar China memaklumkan negara itu telah memindahkan lebih 1,300 rakyatnya dari Sudan. Sementara itu, 357 daripada kira-kira 1,500 warga Pakistan yang terkandas di Sudan telah dipindahkan dan tiba di tanah air. Kumpulan ketiga, 97 warga Pakistan dari pelabuhan Sudan tiba di Karachi melalui Jeddah menaiki pesawat PAF C-130. Manakala 48 rakyat Jepun tiba bersama ahli keluarga mereka di Tokyo melalui Djibouti. Ribuan melarikan diri dari Sudan sejak Isnin ketika pertempuran antara tentera dan kumpulan separa tentera Rapid Support Forces RSF semakin memuncak. Menurut PBB, pertempuran yang meletus pada 15 April menyebabkan lebih 450 orang terbunuh dan lebih 4,000 lagi cedera. 5 orang dipercayai sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak 8 tahun maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di Cleveland, Texas. Polis kini memburu suspek, seorang lelaki Meksiko yang dikatakan sedang mabuk semasa melakukan tembakan berkenaan. Mayat mangsa yang berusia antara 8 hingga 40 tahun ditemukan bergelimpangan dari pintu hadapan hingga ke bilik tidur di mana 2 lagi mayat wanita ditemui terbaring di atas 2 bayi yang terselamat dalam tragedi itu.
Semua mangsa ditembak di bahagian tengkuk dengan kebanyakan tembakan disasarkan ke kepala. Pihak polis menerima panggilan kecemasan sekitar pukul 11.30 malam. Apabila sampai di lokasi kejadian, polis mendapati semua mangsa telah mati ditembak. Pejabat Sherif berkata mereka percaya penembak sudah meninggalkan wilayah itu. Penduduk setempat diminta jangan keluar rumah sehingga suspek ditahan. Bela berita sukan, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria dipilih sebagai Presiden Kehormat Badminton Asia BA bagi penggal 2023 hingga 2027. Menurut BAM, pelantikan Tan Sri Muhammad Norzah adalah sebagai mengiktiraf jasa dan sumbangan besar beliau kepada sukan itu di Asia. Pemilihan beliau diumumkan oleh Presiden baharu BA Kim Jong-soo dari Korea Selatan selepas persetujuan sebulat suara daripada perwakilan dan barisan kepimpinan BA pada mesyuarat agung tahunan badan serantau itu di Dubai pada Sabtu. Presiden BAM itu adalah rakyat Malaysia pertama yang menyandang jawatan Presiden Kehormat BA. Menurut Timbalan Presiden BAM, Datuk V. Subramaniam, pelantikan itu secara tidak langsung akan memberi nilai tambah kepada BA berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan Tan Sri Norzah dalam bidang pemasaran, penajaan, penganjuran acara dan pembangunan badminton. BAM menyambut baik pelantikan itu dan mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Norzah bagi pihak Majlis BAM dan semua ahli gabungannya. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin nafi badan induk berkenaan berhutang dengan pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Menurut Hamidin, hutang yang dimaksudkan oleh Tunku Ismail itu mungkin membabitkan pembayaran hadiah kemenangan yang masih belum dijelaskan sepenuhnya oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL kepada JDT. Saya rasa pandangan saya mungkin MFL kerana ada certain mungkin prize money dia dah belum dilunaskan, tapi saya rasa dah hampir dilunaskan, tak salah saya. Masa sebelum saya jadi presiden MFL dulu dengan ni. Tapi dengan MFL dengan FM tak ada. Dengan tak ada. MFL mungkin kelewatan membayar wang prize money ke something. Tapi saya kira mungkin telah dijelaskan. Sebelum ini, Tunku Ismail mendedahkan FAM mempunyai hutang lama yang belum dilunaskan kepadanya dan mahu ia ditolak melalui denda yang akan dikenakan kepada JDT. Ini selepas penyokong JDT bertindak membakar suar dalam 3 aksi Liga Super yang jelas melanggar peraturan artikel 70.1 Kod Tata Tertib FAM. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.